Sri Nanding. Sri Nanding. Okey. Apa yang berlakunya adalah kat sana ni, bila kita berjalan tu Izzat, sampah-sampah dan juga barang-barang yang dibuang tu sama tinggi dengan kita. Dan berpanjangan, saya rasa sebesar kampung tu lah. Sebab tu mereka perlu sangat-sangat untuk adanya orang-orang bantu angkat keluar sampah. Itu satu hal, satu benda yang besar. Nombor adalah antara yang kita kata betul-betul menguji dan juga mengayat hati sikit berkenaan dengan barang-barang keperluan. Ada satu rumah ni saya pergi sekali dengan Muhaimin, sekali dengan Hakim. Kita masuk dalam rumah tu. Dalam rumah tu, Izzat, masa kita tengah busy-busy mengemas macam ni, macam tu, saya mengemas macam ni, macam tu, lepas tu tiba-tiba ada ular teduk. Besar? Tak. Jadi aku pun apa lagi Izzat? Terus Jadi hero lah. Jadi hero lah. Tak jadi hero, kita jadi takut lah. Kau jadi hero, takut lah. Jadi kita pun lari keluar. Lompat lah. Lari keluar, lepas tu tunggu apa dekat dalam rumah tu. Apa yang lebih merisaukan, sebab dalam rumah tu ada orang OKU. Rumah naik air? Rumah ni naik air? Rumah dia naik air, tapi masa kita datang tu air dah turun lah. Cuma dalam rumah ni ada ke benda-benda yang berkait dengan kayu ni, macam perabot dah tak boleh buka, almari dia terus ni. Sebab bila air dah terlalu banyak dalam dia punya kayu tu, dia runtuh. Bukan tu sajalah, banyak-banyak almari, macam mainan anak-anak hancur. Lepas tu kerusi-kerusi yang anak dia ni pun hancur. Jadi rumah dia ni kena beli balik semua benda daripada A sampai Z. Yang boleh selamatkan seperti mana kain baju. Sebab tanah liat ni kita kena tahu, antara tanah liat yang diizinkan untuk dicuci dan dipakai semula adalah tanah liat yang tidak bercampur dengan najis. Macam nak tahu tak campur? Macam nak tahu tu? Warna dia tu akan berubah. Dan satu lagi baru akan ada. Alhamdulillah dalam kawasan walaupun teruk keadaan di sana, tapi boleh kita katakan air yang ada tu kebanyakannya yang tidaklah menyebabkan kekotoran yang melampau. Ada yang kotor tapi tak melampau. So basically kalau ada tambah sikit macam banjir ni kan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tembang perut. Dan seterusnya tu banyak pertubuhan yayasan, persendirian datang masuk, hantar tilam, hantar dapur gas, hantar baju semua. Sampah ya masa berungguk ni banyak lagi ni. Baru keep on masuk. Jadi macam kalau antara lah pertubuhan senefa antara pertubuhan yang ambil inisiatif untuk buat pembersihan. Jadi kita dekat Padang Jawa, we spend about few days, beberapa hari untuk clearkan semua sampah-sampah buat keluar. Dan dekat Cinaning pun kita bawa masuk satu malam tu daripada 9 to 5 AM. Hampir 30 lori, 10 tayar, backhoe, semua roro buat sampah-sampah. Bila sampah jalan tu dah clear tu, baru lega lah sikit. Dia nak kembang rumah, dia nak mula balik how do we start with the cleaning punya proses kan ni. Okey, itulah. Nampak juga ada macam tu ya, yang sampai pukul 5.30 pagi tu kan, nampak kan? Ya. 28 minggu. Baik, tapi ada satu benda lagi yang kita nak highlight kepada malam ini. Okey, seperti tahu 2-3 hari kebelakangan ni sejak Izzat bermaksiat di KL. Sayang. Pergi mana Izzat, lama tak nampak. Jumpa abang kat KL. Ada orang cakap Izzat buat maksiat kat KL Izzat. Sabarlah buat maksiat. Ngandai je. Kita sambut tahun baru dengan selawat. Adalah Izzat, minta maaf lah saya gogor. Sejak berlakunya, sejak kebelakangan 2-3 hari ni, hujan turun tak berhenti-berhenti lah. Jadi ini juga memberi sebanyak kerisauan kepada kita. Malam ni pun hujan ni, kalau dapat lihat kat belakang ni, masih lagi hujan, renyai-renyai, dan kita agak risau
diberitahu juga oleh jabatan apa ni, Meteorologi. beritahu akan ada lagi beberapa tempat yang tak pernah banjir akan banjir. Ya. Ya, sebab dekat Batu Pahat ni, hari ni dah hari kedua straight hujan. And tadi pun mak baru cerita dekat satu kawasan kat Segamat, dah ada seorang dah bangsa yang dah meninggal dunia dah. Dia hanyut banjir. So kat sini pun kat Johor ada 2 daerah lah. Macam mana stok-stok kita? Dekat Batu Pahat teruk ke? Dekat Batu Pahat, so far Alhamdulillah, tak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah, syukur sangat. Jangan risaulah sebab kita kat kawasan bandar ni insyaAllah berpalitan terjagalah insyaAllah. Cuma dekat kawasan-kawasan kampung yang kita sangat concern ni. Macam Izzat pergi kat Pahang dulu, last week, macam Ustaz cakap lah, rumah, tak nampak rumah, lumpur 15 kaki Ustaz. Lumpur saja 15 kaki. Izzat pergi Lancang. Lancang kat mana? Lancang Pahang. Time tu kita bergerak sendirilah dengan kawan-kawan Persatuan Gabungan Peniaga. So, lumpur saja 15 kaki, air tambah lagi 10 kaki. Lebih kurang 25 kaki ke atas dia punya banjir. Masya Allah. Rumah memang tak nampak lah. Habis Apa ni, ada orang cakap, kenapa Izzat nampak macam Syuib hari ni? Ada yang Izzat tak tahu. Perkara. tak apa lah Izzat nak makan boleh Izzat. Tapi apa yang paling penting ni adalah semua benda ni berlaku dan apakah peranan kita umat Islam semua nak buat apa, nak bantu macam mana. Izzat, apa dia yang kita ni nak buat ni? Kita nak wayak lama dah, wayak sikit salah siap. Cakap sekarang. So, of course lah, bila kita ada Allah uji kita, dia bukan uji orang yang terkena bangsa saja. Kita yang tak diuji dengan bencana alam ni sebenarnya pun Allah uji. Adakah kita prihatin dengan orang-orang lain? Adakah kita prihatin dengan umat-umat, dengan kawan-kawan kita yang lain? So kami kita di Markas Jari, Alhamdulillah, kita ada lancarkan satu kempen Markas Jadi Prihatin, di mana kita salurkanlah sedikit sumbangan kepada Pertubuhan Kasih Neelofa. Terima kasih dari Bon Nova, which is bantu kita untuk salurkan, di mana inilah korang-korang semua yang dapatkan planner, face mask, segala barangan dalam Markas Jari kita akan salurkan kepada PKN untuk kita bantu orang-orang macam ni. So, itulah kita sebagai hamba, kita sebagai manusia ni kena bagi manfaat dekat manusia-manusia yang lain jugalah atas izin Allah. Banyak setiap pemberian tu. Oh, setiap pembelian. Okey. Setiap pembelian kita akan sumbangkan RM2. RM2 setiap pembelian ke Pertubuhan Kasih Neelofa, tapi special ini special untuk face mask yang kita baru launch last week. Last week lah. Tahun lepas kita launch tahun lepas. So, kita sumbangkan 2.5% kepada Pertubuhan Kasih Neelofa juga untuk kita bantu bangsa-bangsa banjir ni insya-Allah. Okey, baik. Itu adalah antara perkembangan dan juga sumbangan kita daripada Markas Tijari untuk rakyat Malaysia. Kami bukan pandang perkara ni perkara yang kecil, bahkan benda ni satu perkara yang besar dan kita ambil berat. Kita ambil bahagian dan kita juga antara yang terawal sampai di tempat kejadian. Okey, selain daripada PKN, saya juga ada bergerak sendiri bersama dengan rakan-rakan kita pergi sendirilah. Dan kita juga, kita kata sub bawah Pertubuhan Kasih Neelofa, tapi bergerak sendiri untuk mengenal pasti, mencari yang betul-betul kita kata yang lebih. Kadang bila kita bagi bantuan, ada dalam tempat tersebut di bahagian, dia mungkin rumah paling belakang sekali. Kalau ambil makanan tu di Sri Nanding dekat Ulangan tu, makanan kat depan ni, dia ni duduk empat jalur rumah ke belakang. Siapa yang tak datang? Dia tak ambil. Cumanya bila nak pergi balik tu, kadang-kadang mak nak tambah, adik nak tambah makanan kan. Kalau yang duduk depan ni senang, makanan air semua dekat kadang orang mari dulu depan rumah ni. Jadi kita ambil inisiatif tu untuk pergi bantu mereka-mereka yang berada di belakang-belakang tu. Satu lagi, ada satu rumah yang juga terlibat dalam banjir ni, anak-anak tak boleh nak minta cuti. Kita pun tak tahu kenapa, ke mana, tapi anak-anak ni tak boleh minta cuti. Jadi orang-orang tua umur 50, 40-an angkat air bawah. Baguslah bagi dia orang buat kan sakit benda lain pula. Kita nak mak-mak ayah-ayah kita ni banyak rehat lah. Jadi yang mana yang masih lagi 20-an, 30-an,
dan mungkin awal 40-an, ayo bersama-sama dengan kita bantulah mana yang boleh, yang mampu. Tidak ada sebarang bantuan yang dipandang kecil dari sudut Islam. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita bantu, walaupun dia hanyalah memberi sebotol air kepada mereka yang terlibat, kalau kita ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh ingin membawa hasrat Nabi SAW, iaitu mukmin bersaudara, dan juga tidak sempurna iman apabila orang tu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kalau dia tak sayang saudara dia seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Macam Izzat ni, dia banyak sangat saudara, dia pun ada sayang seseorang istimewa di Kuala Lumpur. Jadi iman dia insya-Allah sempurna. Jadi insya-Allah. Dia apa semalam? Tak adalah keluar dengan adik abang, betul. Kita start tahun baru dengan adik-beradik. Orang yang paling rapat kita kan, satu aja dia keluar daripada tempat yang sama, darah yang sama, pandai aku pusing. Kau mak ada kat rumah ni? Tak, mak pun mak pergi GB. Mak pergi Johor. Ada dengan saudara. Kenapa tinggal mak pergi Johor pula, you pergi KL? Tak, kita bagi Chan mak ayah dating. Dia jumpa adik-beradik juga. Boleh lah tu. Okey Izzat, apa lagi kita nak cerita malam ni? Kita ada 10 minit lagi. So cukup untuk banjir. So tadi Ustaz, masing-masing tengah rancak ni. Tengok Ustaz, Ustaz Thor tadi dengan Thor Hammer tu. Diorang macam, wow, apa yang Ustaz nak bawa ni? Dah ready ke belum? Dah start ke belum? Semua orang macam tertanya-tanya lah kita punya next campaign tu macam mana ni? Wait. Macam ni. Tak apa semua ya? Okey, antara kempen terbaru yang kita dah pun lancarkan selepas habis, kerana itu adalah satu-satunya kita kata buku pun dengan warna biru tu sendiri. Memang sangat handsome. Habis tu, I tengok you punya story, you pakai gara biru kan masa New Year kan, you pakai chain sekali kan? Pakailah chain. Padahal mak cakap, Ijat, biar betul kau nak pakai chain ni. Cakap, pakailah, ni marketing kot. Pakai. Cuba pakai nak pakai. Nak tunjuk je, diorang nak tengok saya nak pakai. Bagi Zat pakai. Tak apa, I nak buat you tutorial. Allah. Kau buat sekali Zat. Tengok aku dah kena dah. Kau buat sekarang. Pakai sekarang. Buat apa? Tunjuk. Apa? Dia semua nak tengok itu kecil. Siapa ni yang nak tengok? Pandai je dia. Siapa yang nak tengok Ustaz pakai chain, komen kat bawah ramai-ramai. Cukup 100 orang komen. Tak nak tengok baik, tak payah pakai dia kata. Jangan pakai. Alright, bagus. Dah pakai dah hari tu. Rusak je. Macam lah. So, dia ada dua bahagian ni kan. I gantung dekat bahagian bawah, bukan kat atas. Sebab dekat bawah ni dia punya jatuh tu just nice. Comel. So ni ke belakang, jangan tak ke depan sebab okay. Tapi sebenarnya dia lebih sesuai untuk perempuan lah kan. Orang lelaki tak berapa nak So nanti kalau kat restoran kalau dah nak makan buka dia macam tu, kita dia tergantung lah kat sini. Macam tu. Lepas tu dah habis makan tu pakai balik. Lepas tu masih lagi chain tu boleh maintain di tempat yang sama. Tak payah Ustaz pakai cantik. kita nak pakai dah. Okey. Tapi masih ada orang tadi soalan yang sama tadi. Yang RM49 ni satu warna je. Bukan. Dua warna. Apa dia tanya apa chain tu? apa baja chain tu fikirlah sendiri dah. Fikir sendiri. Tadi kita dah cakap banyak dah. Apa function chain tu buat ni? Jenggot tekan. Okey, apa dia? Izzat tanya apa tadi Izzat? Masih ada orang tanya soalan yang sama. Yang kita buat RM49 tu warna apa? Untuk pengetahuan korang, dua-dua warna. Okay you guys, dua-dua warna. RM49 set. So kepada tim Markas Sejari, Dropship kita, MTizen kita,
Kejap lagi kita akan announce laju-laju dekat dalam Telegram. So get ready, and kepada anda semua yang nak join di Markas Jari, boleh pergi ke IG Markas Jari, klik link dekat bio, nanti anda akan ke alam yang baru, alam Telegram. InsyaAllah kami akan bantu anda di sana. Okey, So sebab RM49. kita tahu yang tinggal untuk set, kita akan ada single banyak, yang set tinggal tak banyak sangat. So that's why we offer this daripada kita bagi pada tu. Okey, saya nak cakap sikit tentang dropship Markas Jari. Rupa-rupanya ramai yang kita ni duduk cakap pasal jual barang ya. Tapi kita tak promote yang untuk mereka nak jana pendapatan, nak buat duit lebih. Mana ada jual barang tu? Ai. Itu yang mana buat apa? Tak nak salah, okey. Tu dia cakap. Sayang. Dia cakap minta maaf sekali. Sorry. Alah. Malah kahwin. Tak lagi saya, apa-apa. So siapa nak jadi pendapatan, siapa yang nak buat duit lebih sikit, yang mana ada kerja tetap, minta kerja, yang menganggur, yang kena potong gaji, semua jenis orang lah, student, tak student, yang mana yang nak belajar buat bisnes, this is the platform for you. Sebab apa? Kita bukan ada satu jenis produk, kita ada banyak jenis produk. Kalau kata produk ni tak sesuai untuk you, dengan jiwa you untuk menjual, kita ada produk jenis lain pula untuk you menjual juga. Dan komisen kita tawarkan semua tinggi-tinggi. Bukan seperti komisen dropship yang kebanyakan ada dekat luar sana. Kita ada yang komisen yang RM20, RM15, RM10 tu minimum untuk semua produk yang kita ada lah. Macam tu lah. Boleh dikatakan. Jadi, tak perlu, dropship ni tak payah keluarkan modal. Tak payah buat postage. Tinggal korang kena buat marketing sikit-sikit lah. Maksud kita pun bahan marketing kita sediakan. Cuma korang kena cari customer saja dan juga key in order. That's it. Jadi kalau kata dah ada pekerjaan tak pun tak mengganggu untuk you all jadi dropship Markas Jari. Tapi macam mana nak join? Begitu. Aku tahu saya Nak join, tenang je. Dekat link Instagram Markas Jari tu, tekan je kat bio tu. Join. Sebab apa? Yang follow saya dan juga Lofa boleh tengok di kita punya story, akan ada setiap minggu tu mungkin sekali dua akan ada. Jadi pada anda yang mana yang nak join, pergi ke page Markas Jari, itu yang paling utama. Kalau kata nak tengok daripada link kita sendiri, tunggulah story kita, insyaAllah ada. InsyaAllah. So memang you guys semua tak rugi, okay, untuk bantu diri sendiri. Of course bantu ekonomi diri sendiri, bantu ekonomi umat. So dengan benda yang tak perlu pegang stok, senanglah duduk rumah, sambil baring-baring tengok bola, sambil baring-baring tengok Korea pun boleh tambah lagi extra income. So benda memang sangat mudah. Sambil-sambil berdating Kak Izzat kan? Betul. Izzat, lepas tu nanti mungkin kita akan ada sesi satu hari. Izzat cuba sediakan Markas Jari dropship kita ni nampak macam biasa-biasa, tetapi ada antara mereka ni, saya tengok semalam, orang nombor 3 dalam Markas Jari dropship dapat jualan sehingga 17,000 sales sahaja. 17,000 sahaja ni bukan sahaja sikit, sahaja banyak. Jadi tak lain pun sahaja berguna sahaja. tak lah, memang dalam mana-mana tu ditulis kan 15,000 sahaja. Oh, kat Rabana tu. Jadi apa kata esok ke Izzat, kita tunjukkan, dan kalau boleh kita ajak dia live bersama dengan kita. Macam mana sebulan boleh buat RM17,000 sales ni? Sampai sebulan kan? Yang tu sebulan. Sehari ada sehari yang buat 2,000, ada sehari yang buat 500, 600, dan yang paling kurang ada sehari yang buat dalam paling kurang saya tengok hari-hari tu dalam 80 ke RM90. Sekalipun kalau kita nampak RM90 ni kecil untuk sehari, cuba mengkali dengan 24. Tak kamu dapat dekat 2,400 dalam sebulan. Itu kerja sampingan. Ni 34K ni sayang. Mana hari Markas Jari 34,000 bulan lepas. Masya Allah. Jadi Izzat, apa kata Izzat kumpulkan tim-tim Markas Jari, dropship yang terunggul, yang paling banyak kutipan dia, kita nak tanya mana dia buat. Jadi boleh esok bersama kita untuk merungkai
mengenal dan mengetahui perjalanan mereka yang ada kerja hakiki, ada kerja lain selain daripada kerja menjual Ada barang. student. Ada juga student, ada guru, ada yang tak bekerja, ada juga ibu tunggal, ada juga suri rumah sepenuh masa. Pelbagai-bagai corak dan juga education background yang menjual barang di markas tijari. Kerja hakiki pun gaji sehari 45 hingga RM50 sehari. Betul tu. Kalau kata gaji 2,500 kan, ataupun 1,500. Kita ambil, kalau kata contoh kita ambil yang general lah, orang ada degree, bawa keluar gaji 2,000 ataupun 2,500. Cuba bagi dengan 24. Kita baru dapat lebih kurang berapa, macam ambil kereta je. 2,000, kita katakanlah 2,000. Sekejap sehari 2,000, kita kata sebulan 2,500. Contoh. Bagi dengan 25, lebih kurang 100 sehari. 24. Berapa Izzat dapat? 2,500 bagi 24 lebih kurang dengan 100 lebih lah, RM105. RM105 ataupun RM104 sehari. Itu kalau kata yang ada education background. Yang tak ada, yang mungkin kerja biasa, kerja buruh ataupun kerja apa-apa pun, baguslah rezeki halal kita dapat tu, dituntutlah untuk kita cari. Tapi kenapa kita tak nak juga buat sampingan? Ada seorang Pak Gad saya kenal, dia ada mesej saya, rasanya semalam ke kemarin, tak ingat, dia kata, saya ni kerja Pak Gad sahaja. Tapi dengan markas tijari ni, saya dapat buat, dapat clear makan-makan anak saya, keperluan anak saya, dan alhamdulillah saya boleh guna duit saya ni pure untuk beli barang-barang rumah dan belanja sedikit mak bapak. Apa dia taksi? Dia bagi tahu lah, bagi tahu. Tapi nak kena cari balik sebab semalam ramai orang mesej, tak tahu kenapa DM ke? DM. Semalam kemarin ramai lah. Tapi kita nak ucapkan, kadang-kadang kita bahagia dan suka melihat mereka-mereka yang berjaya, yang ada duit lebih ni, untuk dia orang buat sebahagian daripada keperluan hidup dia. Apa salahnya? Sebab kita bukan jual. Kita di sini tak ada jual perkara-perkara yang makruh, tak ada jual-jual perkara yang mustabihat, yang campur antara halal dan haram. Kita jual benda yang darat. Kita jual buku. Buku ada ke ruang-ruang kita nak cari benda-benda yang haram? Tak ada. Tak ada dalam buku ni. Emas, ada ke peluang untuk buat dosa dengan emas ni? Pun rasanya tak ada. Bahkan mengelakkan seseorang itu daripada penyakit-penyakit yang lebih berat, contohnya COVID-19 ni. Saya tak sangka bulan depan dapat sale lebih RM15,000. Makan tijari by Safira. By By Fira. Fira. RM15,000 dia buat. Hebat-hebat lah awak-awak ni semua. Lagi hebat daripada kita. Alright, jadi syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada semua dropship di markas tijari. Kepada anda yang berminat nak join, apa kata pergi ke page markas tijari, pergi ke IG markas tijari, tekan link di sana, ataupun tunggulah, kalau yang malas sangat tunggulah, tak apa. Kami akan letak patin suri rumah. Alhamdulillah sale bulan lepas RM17,000. Alhamdulillah. Dari Seremban, betul sale RM14,000. Izzat, kau sale berapa Izzat? Kau nampak pelajar UIA, handsome lagi. Pakai emas nunha lagi. Berapa sale dapat? Tangan sembuh lah Ustaz, nanti riak. Kita pun semua antara kita nak mencari duit yang halal, kerana kita bukan mempertuhankan duit, tetapi duit menjadi sebahagian besar untuk kita menguruskan kehidupan kita. Dengan syarat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anda usaha, Allah bagi kaya. Itu tagline kita. Cuba sebut sikit. Juga ke? Anda usaha, cakap. You usaha, Allah bagi kaya. anda usaha, Allah bagi kaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada ni, pecah rekod sale RM28,000. Commission RM3,000 lebih. Alhamdulillah, terima kasih Markas Tijari. Markas Tijari dak Selangor HQ. Markas Tijari bulan lepas sale 8K lebih. Markas Tijari dak Nazar rezeki bulan lepas sale RM8,000 lebih. So kebanyakan yang mereka yang transaction juga adalah mereka yang tidak pernah berkecimpung dalam dunia bisnes. Tapi dengan adanya platform ni, diorang boleh start buat bisnes dan juga dapat coaching, free coaching daripada Markas Tijari punya team, dapat tips kan. Jadi katakanlah anda mungkin impian untuk ada you punya produk ataupun business in the future,
Mungkin boleh start dengan jadi dropship makan sejari. Okey Izzat, sebagai pengambil, masa dah mencemburui engkau dan pasangan engkau di Kuala Lumpur. Jadi Izzat, cuba saya nak bagi Izzat satu teka-teki dan saya rasa Izzat boleh jawab soalan ni insya-Allah. Okey Izzat, InsyaAllah. kita ada level Arab 1 2 kan? Saya nak baca buku. Sabar. Awak nak baca apa lagi? Saya baru masuk Sebulan bulan lepas dekat 7,000. 7,000. Masya-Allah. Wow, Alhamdulillah. Dari Penang Syafa. Okey. Kita sebenarnya akan adakan juga malam aspirasi dan juga malam anugerah kepada mereka-mereka yang dapat buat sale sampai 17,000, 20,000, 30,000 ni. Allah bagi rezeki. Kalau kita kadang-kadang kita tak boleh terfikir macam mana cara Allah bagi rezeki. Mungkin silap-silap suri rumah gaji tinggi lagi daripada suami. Boleh jadi, tapi jangan kita bongkak riak dan juga bangga diri, tidak. Tapi apa salahnya kalau kita boleh galaskan tanggungjawab kita, dah masak-masak kat rumah, jaga anak, sambil-sambil tu boleh jual juga barang dan boleh bantu semua keluarga. Mungkin sebab tu kalau kita tengok dalam etika tempat kerja, suami isteri tak boleh kerja dekat satu office. Kecuali tu dia pergi dating kat KL, lepas tu dia nak kahwin orang tu, dia bawa balik kerja dengan dia, mungkin lah boleh. Sebab apa baik dengan dia. Baik. Ni, sekejap. Makan sejari banyak yang pilih, senang dapat customer, semua best. Banyak saya belajar dekat sini. Dia kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada anda yang tulis duit sales anda, kelebihan anda, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Ini bukan kita nak tunjuk baik ke, nak tunjuk cerdik ke, dah. Sebab satu benda, bila kita ada kelebihan Allah bagi, kita tak sebut Alhamdulillah, akan ada istilah yaktulu, ataupun seolah-olah kita ni dibunuh oleh saudara kita. Contoh kan Izzat tadi kata, mata saya muka handsome. Kena sebut Alhamdulillah Allah bagi. Kena sebut. Yang mana yang sebut tadi dapat sale puluh ribu, belah-belah ribu tu sebut Alhamdulillah. Jangan lupa. Okey, dia ni cakap, dia kata dia ni suri rumah, tak ada maid, ada 4 orang anak, dia kena bagikan masa betul-betul untuk buat bisnes ni. Okey. Betul. Kita nak baca lagi. Sudah Alhamdulillah. Izzat pun nampak juga orang ada komen-komen yang sebut-sebut Izzat handsome, Izzat cakap apa? Alhamdulillah. Sebab segala puji tu bagi Allah, kan? Okey lah. Okey Izzat, satu ayat. Apa cerita tinggi tadi? Sabar. Okey. Dalam bahasa Arab dia ada bagi tahu manjadda wajada. Apa maksud dia Izzat? Manjada wajada. Anda usaha, anda dapat. Betul? Betul Izzat. Kau betul ke kau tahu Izzat? Alhamdulillah. Izzat tak tahu, tapi Allah yang bagi tahu. Baguslah Izzat kalau macam tu. Kenalah teka-teki tu. Okey, kita habiskan dengan benda tu lah malam ni. Satu ayat ataupun satu frasa kata yang sangatlah senang disebut tetapi kurang Manjada wajada. kurang orang yang memperhalusi maksud dia. Manjada wajada, siapa yang berusaha, Allah SWT akan bagi kejayaan dan bagi apa dia berkehendak, insya-Allah. Jadi sama-sama bagi rezeki. Yang penting tanggungjawab hakiki kalau bini tu dengar apa suami cakap, masakkan untuk suami, jaga anak-anak. Sales anda daripada anda fokus lebih-lebih, tapi kalau anda fokus benda ni, kadang-kadang anda tak buat apa-apa pun makin ramai lagi orang masuk. Sebab apa? Allah is happy with you. Jadi jaga hubungan dengan Allah SWT, jaga hubungan dengan mak bapak, keluarga dan semua yang dituntut dalam agama. Nescaya bisnes, duit RM1 yang tidak ada nilai ni Allah bagi dalam keadaan kita tak sangka bukan sayang, ya. Alright Izzat, sekarang tu dulu pada malam ini. Jadi esok kita ada satu sesi untuk kita kemukakan kepada anda semua dosi-dosi kita yang percaya. Semua Beberapa antara mereka yang akan terangkan macam mana dia bagi masa, bila dia start buat, berapa dapat dan juga kelebihan-kelebihan yang lain. Okey Izzat? 3 orang lagi, 23 orang lah. 2 yang pada tu. 2 orang. Okey Izzat, ada apa lagi? Silakan. So, InsyaAllah kepada you guys semua, jangan lupa temu janji kita esok pada waktu yang sama pukul 10 malam. Kita akan bawakan khas kita punya dropship makan sejari yang sangat-sangat hebat, yang akan share dengan you guys semua apa rahsia kejayaan mereka, apa yang mereka buat. So jumpa esok hari Isnin jam 10 malam di live sama dengan kita punya Ustaz Bos Haris Ismail dan juga insyaAllah makan sejari juga bersama dengan Izzat. So kita jumpa esok.
Okey Ustaz, kita boleh tutup dengan bacaan doa daripada Ustaz. Hujan ni, doa insyaAllah makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah. Dah dah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikan kebaikan dan juga kemudahan atas bencana yang berlaku pada mereka-mereka yang terlibat, ya Allah. Jadi kalau ujian sebagai satu penghapus dosa kepada semua umat Islam di Malaysia ini khususnya, ya Allah. Jadi kalau kami orang yang taat perintah-Mu kembali kepadamu apabila setelah diuji, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah semua mereka-mereka yang berniaga, yang mencari rezeki yang halal dan juga yang berusaha menjaga ahli keluarganya daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah atau temukanlah jodoh. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.